Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Afandi. Nama matrik D22315120. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk tentang mendapatkan hak kewarganegaraan. Objektif mendapatkan hak kewarganegaraan berdasarkan perlembagaan melibatkan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh perlembagaan negara tersebut. Ini termasuk dan tidak terhad kepada kelahiran di dalam negara, kriteria keturunan dan juga pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan. Objektifnya adalah untuk memastikan bahawa pemberian hak kewarganegaraan berada di dalam rangka kerangka hukum yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan negara tersebut. Seterusnya adalah faktor mendapatkan hak kewarganegaraan. Mempunyai lima faktor. Yang pertama adalah tempat kelahiran. Yang kedua adalah faktor keturunan. Yang ketiga, faktor bermastautim. Yang keempat, faktor permohonan, proses permohonan. Yang kelima adalah pematuhan undang-undang. Faktor yang pertama ialah tempat kelahiran. Di Malaysia, jika bapa warga negara, ibu bukan warga negara, jadi anak tidak dapat mewarisi kewarganegaraan. Yang kedua, jika bapa adalah bukan warga negara, ibu ialah warga negara, jadi anak tidak mendapat kewarganegaraan. Yang ketiga, jika kedua-duanya bukan warga negara, jadi anak pun tidak akan mendapat warga negara. Tetapi di Thailand, ia adalah berdasarkan status perkahwinan yang sah dan didaftarkan di dalam perlembagaan di negara tersebut, dan juga anak automatik akan mendapat kewarganegaraan, status kewarganegaraan jika ibu dan bapanya adalah kewarganegaraan Thailand. Faktor yang kedua ialah faktor keturunan. Faktor keturunan, seperti yang kita tahu di Malaysia amat menitik beratkan tentang keturunan, nasab keturunan. Contohnya, kalau yang kita pernah tengok, kalau Islam dia akan letakkan bin atau binti berdasarkan nama bapa. Dan sama juga seperti orang Cina. So kalau kata lelaki perempuan berkahwin dengan lelaki, automatik nama keluarga lelaki akan jatuh di contoh nama keluarga lelaki tu Ong. Jadi si anak akan mewarisi nama keluarga Ong, dan berserta juga dengan isterinya pun akan bertukar nama keluarga menjadi Ong. Tetapi tidak di Thailand lah. Di Thailand tidak begitulah. Terusnya, faktor yang ketiga ialah bermastautim. Di Malaysia, di undang-undang di Malaysia, jika orang bukan warga negara yang kewarganegaraan, dia perlu mematuhi syarat, iaitu dia perlu bermastautim di Malaysia, iaitu tinggal di Malaysia selama 10 hingga 12 tahun. Tetapi di Thailand, diorang meletakkan syarat 18 tahun ke atas dan perlu tinggal di Thailand bekerja di Thailand semua selama 5 tahun. Dan diorang bukan juga pegang visa, bukan pendatang yang sama yang digunakan untuk memperoleh penempatan tetap. Faktor keempat adalah di Malaysia, iaitu proses permohonan. Di Malaysia memang akan memasa proses permohonan yang sangat lama lah, sebab di Malaysia agak sulit sedikit. Kalau di Thailand, permohonannya sangat cepat, hanya memakan masa hingga 6 bulan hingga 12 bulan sahaja. Faktor yang kelima adalah pematuhan undang-undang. Seperti kita tahu, pematuhan undang-undang ni adalah sama ada warga negara ataupun bukan warga negara perlu mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh dan syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Alina Dawisha binti Nur Aimi. Nombor matrik D22315496. Hari ini saya akan membentangkan tentang undang-undang perlembagaan di Malaysia. Perlembagaan Malaysia secara rasminya Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia, mengandungi 183 perkara.
ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Seterusnya ini contoh yang bersesuaian dengan latar belakang kes undang-undang di Malaysia. Untuk peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan, perkara 14, kategori pemerolehan kewarganegaraan. Kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang. Syarat asas tertakluk kepada status perkahwinan dan taraf kewarganegaraan ibu bapa semasa individu dilahirkan. Tempoh kemastautianaan tahun tiada. Yang kedua, perkara 15, kewarganegaraan melalui pendaftaran bagi isteri kepada kewarganegaraan Malaysia. Syarat asas memenuhi tempoh kemastautianaan dan berkelakuan baik. Tempoh kemastautianaan 2 tahun. Yang ketiga, perkara 15, kategori pemerolehan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan melalui pendaftaran bagi individu berumur bawah 21 tahun. Syarat asasnya, anak kepada lelaki atau wanita warga negara Malaysia, juga tertakluk kepada status perkahwinan ibu bapa semasa individu dilahirkan. Tempoh kemastautianaan tiada. Yang keempat, perkara 15A, kategori dan pemerolehan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan melalui pendaftaran bagi individu berumur bawah 21 tahun. Syarat asasnya, peruntukan khas, contoh kes anak angkat kepada warga negara itu atau anak tidak sah taraf kepada warga negara. Tempoh kemastautianaan dia tiada. Contoh yang kelima, perkara 16, kategori pemerolehan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan melalui pendaftaran bagi individu berumur 18 tahun dan ke atas yang dilahirkan di persekutuan sebelum hari kemerdekaan. Syarat asasnya, memiliki sijil kelahiran sebagai bukti dilahirkan di persekutuan, memenuhi tempoh kemastautianaan, berkelakuan baik dan mempunyai pengetahuan asas dalam bahasa Melayu. Tempoh kemastautianaan ialah 7 tahun. Yang terakhir, perkara yang ke-19, kewarganegaraan melalui naturalisasi bagi individu berumur 21 tahun dan ke atas. Syarat asasnya, memenuhi tempoh kemastautianaan, berkelakuan baik, mempunyai pengetahuan memadai dalam bahasa Melayu. Tempoh kemastautianaan dia ialah 12 tahun. Hai, Assalamualaikum. Saya Azwin Sofia binti Azwin Nizam. Terminal metrik adalah D22-315131. Saya akan membentangkan tentang Undang-Undang Perlembagaan di Thailand. Status undang-undang milik kerajaan Thailand sama ada melalui kelahiran atau naturalisasi. So dekat sini saya ada 4 poin. Yang pertama adalah meluluskan peraturan baharu yang mana warga asing yang ingin memohon kewarganegaraan negara Gajah Putih iaitu negara Thailand perlu lulus ujian bahasa Thai yang dikendalikan oleh jawatan kuasa kecil. Yang kedua ialah pemohon juga perlu menunjukkan sijil daripada Kementerian Pendidikan untuk membuktikan mereka sudah menamatkan sekurang-kurangnya pendidikan rendah di Thailand. Di sini sangat jelas bahawa Thailand amat sukar untuk mendapatkan hak kewarganegaraan, iaitu setiap pemohon yang ingin mendapatkan hak kewarganegaraan di Thailand wajib mengambil ujian bahasa Thailand. Poin yang ketiga ialah Kabinet juga bersetuju untuk mengadakan denda ataupun yuran kepada pemohon, iaitu untuk dewasa ialah yuran bagi kategori dewasa ialah daripada RM5,000 kepada RM10,000 baht. RM5,000 bersamaan dengan RM657.05, manakala RM10,000 bersamaan dengan RM1,314.10. Kategori kanak-kanak pula ialah daripada RM2,500 kepada RM5,000, iaitu RM2,500 bersamaan dengan RM308.55, manakala RM5,000 bersamaan dengan RM67.05.
Poin yang terakhir adalah pemohon perlu memfailkan dengan pegawai kompeten permohonan mengikut borang dan mengikut cara yang ditetap dalam peraturan dalam tempoh 2 tahun dari hari dia ingin menjadi sui juris. Sui juris itu adalah seseorang yang mampu menguruskan hal sendiri seperti membuat akad yang sah. Iaitu di Thailand, seseorang apabila dia dah sudah berumur 20 tahun, dia layak menjadi sui juris. Iaitu Seksyen 19 Kod Sivil dan Komersial Thailand di bawah Undang-Undang Thailand. Undang-undang di mana dia mempunyai kewarganegaraan. Pemberian atau penolakan kebenaran untuk mendapatkan semula kewarganegaraan Thailand adalah kepada budi bicara menteri. Ini antara kajian kes yang berlaku di Malaysia iaitu pada tahun 2022 dan kajian kes ni pun telah selesai dan mendapatkan berita baik. Kes ini melibatkan seorang ibu yang telah fight lebih 10 tahun untuk mendapatkan hak kewarganegaraan untuk anaknya yang lahir di luar negara. Antara punca yang dapat kita tengok kat sini iaitu anak dia yang lahir di luar negara dan ingin mendapatkan hak kerakyatan ibunya yang tinggal di Malaysia. Dan selain itu juga apa yang boleh kita tengok kat sini antara kesan kepada kanak-kanak yang berkenaan iaitu hanyalah menggunakan visa sosial yang biliknya adalah 90 hari saja dan tidak mendapatkan kad pengenalan IC dan tidak mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh kerajaan sebagaimana kewarganegaraan yang mendapatkannya. Daripada segi pendidikan dan juga perubatan lah. Macam warga negara, kita akan segi perubatan akan ada subsidi lah untuk ni macam dapat ubat-ubatan yang free. Macam pendidikan, kita akan dapatkan bantuan untuk rakyat Malaysia, macam PTPTN, pembayaran balik, beasiswa dan lain-lain lagi lah. Daripada kes ini juga Mahkamah Rayuan memerintahkan kerajaan untuk mengeluarkan dokumen kepada kanak-kanak yang berkenaan yang lahir di luar negara tetapi ibunya merupakan rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Safwan Misharinal. Nombor metrik saya D22315559. Slide yang saya ingin bentangkan ialah kelebihan dan kekurangan mendapat hak kewarganegaraan. Kelebihan dia ada 5. Satu, pelibatan di dalam politik. Yang kedua, pemilikan hartanah. Yang ketiga, berhak menerima faedah dan kemudahan negerinya. Yang keempat, layak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Yang kelima, layak menerima bantuan kerajaan. Kelebihan ni dia macam pelibatan di dalam politik dia boleh masuk masuk pilihan raya macam tu lah. Lepas tu dia pemilikan hartanah ni dia boleh beli rumah, dia boleh beli kereta apa semua. Tu lah. Dan kekurangan dia ada 4. Pendidikan, perubatan, pendapatan dan tidak layak menerima bantuan kerajaan. Seterusnya adalah kelebihan menjadi warga negara Thailand. Ada 5. Yang pertama, boleh membeli dan memiliki hartanah atas nama sendiri sama juga seperti Malaysia. Yang kedua, tidak perlu memohon permit kerja dan dibenarkan bekerja. Nombor 3, tidak perlu memperbarui visa. Yang keempat, tidak perlu memohon permit masuk semula setiap kali anda perlu meninggalkan negara. Yang kelima, boleh memegang 49% saham dalam syarikat Thailand. Yang pertama, naturalisasi di negara lain bermaksud dia mendapat kewarganegaraan berdasarkan perlembagaan. Contoh, dia bermaster team, contoh di negara Thailand, dia bermaster team selama 5 tahun. Dan dia akan automatik akan mendapat kewarganegaraan oleh kerajaan Thailand. Begitu. Jadi dia sebagai warga negara Malaysia, sama seperti poin kedua,
dia mempunyai kewarganegaraan Malaysia dan juga dia mempunyai kewarganegaraan Thailand. Jadi di Malaysia, seorang warga negara hanya boleh mempunyai satu warga negara sahaja. Tidak boleh mempunyai dua lah. Tetapi di Thailand, dia membenarkan mempunyai dua warga negara, iaitu contohnya antara Malaysia dan Thailand dia boleh ada. Kalau di Thailand lah, kalau di Malaysia hanya boleh ada satu saja kewarganegaraan, tetapi di Malaysia boleh ada dua kewarganegaraan di Thailand. Okey. Kita sudah sampai kepada penutup daripada keseluruhan kajian kes ini, iaitu kerakyatan adalah asas membentuk jati diri dan tanggungjawab kita terhadap negara dengan memahami, menghayati dan mengambil bahagian secara aktif dalam proses kehidupan negara. Kita dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif dan juga diperkasa. Sekian daripada kumpulan 6. Terima kasih. Bye.